Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terlebih dulu saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada 18 ahli yang berhormat yang telah menyentuh isu-isu di bawah bidang kuasa Kementerian Kerja Raya semasa minggu pembahasan yang lalu. Datuk Yang Di-Pertua bertemakan teguh kita menang bersama. Belanjawan kali ini memperlihatkan hasrat kerajaan dalam menjamin kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi bagi menghadapi ketidaktentuan akibat pandemik yang melanda negara kita ketika ini. KKR selaku peneraju pembangunan infra dan sektor pembangunan ataupun sektor pembinaan di Malaysia amat komited dan memastikan infra menjadi pemangkin kepada ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bagi mencapai hasrat itu, kementerian ini menerima peruntukan sebanyak 7.35 bilion ringgit, di mana pecahannya adalah belanja mengurus sebanyak 1.26 bilion ringgit berbanding 1.792 bilion ringgit pada tahun 2020, manakala belanja pembangunan pula adalah sebanyak 6.088 bilion berbanding 6.240 bilion pada tahun lalu. Secara keseluruhannya, jumlah belanja mengurus yang akan diterima KKR pada tahun 2021 menyusut sebanyak 29.67% berbanding 1.792 bilion yang diterima pada tahun 2020. Walau bagaimanapun, penyusutan jumlah peruntukan ini adalah disebabkan faktor pengelasan semula beberapa kategori peruntukan aktiviti penyelenggaraan di bawah program khusus iaitu B27 kepada peruntukan belanja pembangunan P27. Sebelum saya pergi lebih jauh lagi, ingin saya nyatakan bahawa pengulungan saya pada hari ini akan meliputi perkara-perkara dasar seperti berikut. Pertama, projek-projek baharu KKR. Kedua, sektor pembinaan. Ketiga, lebuh raya Pen Borneo. Keempat, penyelenggaraan jalan. Kelima, Central Spine Road. Dan yang keenam, projek-projek spesifik yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Datuk Yang Di-Pertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, bagi projek-projek baharu di bawah KKR, selain projek-projek utama infrastruktur jalan yang telah diumumkan oleh Berhormat Menteri Kewangan semasa sesi pembentangan Belanjawan 2021, lalu sukacita saya ingin memaklumkan tambahan beberapa projek infrastruktur jalan raya lain yang diluluskan dalam Rolling Plan pertama Rancangan Malaysia ke-12. Terdapat 52 projek baharu yang diluluskan pada tahun hadapan iaitu tahun 2021, di mana antara projek baharu yang signifikan dan memberi impak besar kepada pengguna ataupun orang ramai ialah seperti berikut. Pertamanya, 7 kontrak bagi seksyen baru untuk laluan utama antara Bentong, Pahang ke Kota Baru, Kelantan dengan kos projek sebanyak 1.9 bilion dan panjang jalan sepanjang 88.3 km. Kedua, pembangunan infrastruktur jalan persekutuan di kawasan UMW High Value Manufacturing Park di Serendah, Selangor dengan kos projek 121 juta ringgit. Ketiga, jambatan baharu Sungai Limbang, Jalan Lawas Merapuk bahagian Limbang, Sarawak dengan kos 115 juta ringgit. Keempat, membina jambatan baharu Rantau Panjang Golok Pasir Mas, Kelantan dengan 210 juta ringgit. Kelima, pembaikan cerun dan membaik pulih jalan di laluan FT 185 Seksyen 44.1 Jalan Simpang Pulai, Blue Valley, Kintar, Perak dengan kos projek sebanyak 127 juta ringgit. Dan keenam, meroboh dan membina baharu 4 blok kuarters kaki tangan JKR kelas H di daerah Timur Laut Georgetown, Pulau Pinang dengan kos projek sebanyak 10.43 juta. Selain daripada projek-projek yang disebutkan di atas, kelulusan peruntukan juga diberikan pada KKR bagi melaksanakan program penggantian jambatan usang dan sempit di seluruh negara yang melibatkan 14 bilangan projek baharu dengan kos projek keseluruhan sebanyak 226.1 juta ringgit. Program penyelenggaraan cerun-cerun di Jalan Persekutuan dengan kos projek tahun 2021 sebanyak 200 juta. Program naik taraf sistem teknologi maklumat ataupun ICT di KKR dan JKR sebanyak 46.481 juta dan 10 kajian di bawah program kajian berkaitan jalan raya dengan kos projek keseluruhan diluluskan sebanyak 98.9 juta ringgit.
Datuk Yang Ketua bergerak berlandaskan tema mendigitalkan sektor pembinaan negara bermula 2021. KKR menerusi bajet 2021 memberi penggalakan kepada penggunaan teknologi dalam sektor pembinaan. Tempoh permohonan galakan allowance cukai pelaburan bagi pengeluar komponen sistem berindustri ataupun IBS akan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2025. Walaupun sektor pembinaan menerima kesan langsung daripada penularan COVID-19, KKR akan sentiasa memastikan industri pembinaan akan terus berkembang pesat dan infrastruktur negara menjadi pembangkit ketahanan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Datuk Yang Ketua, ramai juga yang bercakap berhubung kait dengan PEN Borneo. Belanjawan 2021 menyaksikan komitmen kerajaan dalam meneruskan pelaksanaan projek Lebuh Raya PEN Borneo Sarawak dan Sabah. Pelaksanaan projek Lebuh Raya PEN Borneo adalah sebahagian daripada pembangkit pembangunan sektor sosial ekonomi, perindustrian serta pelaburan di sepanjang jajaran projek tersebut. Kesinambungan projek ini juga akan menjamin dan memastikan peluang pekerjaan bagi penduduk tempatan, khususnya di dalam keadaan ekonomi yang terkesan akibat daripada penularan pandemik COVID-19. Ini juga secara langsung membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan rakyat Sabah dan Sarawak dapat menikmati kemudahan infrastruktur yang lebih baik di masa yang akan datang. KKR akan mempercepatkan pelaksanaan projek Lebuh Raya PEN Borneo dengan melantik projek management consultant untuk membantu JKR Sabah dan Sarawak. Walau bagaimanapun pelantikan PMC ini masih lagi dalam peringkat rundingan dan perlu menunggu keputusan muktamad dari pihak Kementerian Kewangan. Datuk Yang Ketua, KKR komited memastikan kemudahan jalan raya di semua negeri diselenggara dengan secara optimum. Antara penyelenggaraan yang terlibat dalam pengelasan semula peruntukan seperti yang saya sebutkan awal-awal tadi adalah penyelenggaraan bangunan guna sama persekutuan, penyelenggaraan cerun, jalan persekutuan di Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan Labuan serta penyelenggaraan jalan persekutuan berkala pavement. KKR juga telah mendapat tambahan peruntukan bagi beberapa aktiviti penyelenggaraan, iaitu pertama, penyelenggaraan dan bayaran bil lampu jalan dan lampu isyarat di jalan persekutuan tambahan sebanyak 2 juta berbanding tahun 2020. Dan yang kedua, peruntukan bagi penyelenggaraan jalan persekutuan Sabah, Sarawak dan Labuan kerja bukan pavement dinaikkan sebanyak 4 juta. Untuk makluman ahli-ahli berhormat, pihak kerajaan sentiasa mengambil berat terhadap penglibatan pihak kontraktor-kontraktor kecil dalam kerja-kerja penyelenggaraan jalan. Berdasarkan kontrak perjanjian klausa 31, local participation, personnel, material dan services dengan izin, syarikat konsesi telah disyaratkan untuk melantik pihak ketiga atau kontraktor Bumiputera untuk melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan jalan. Berdasarkan laporan sehingga 26 Ogos 2020, sebanyak 113.12 juta agihan kontrak kepada kontraktor G1 bagi setiap syarikat konsesi jalan sepenanjung telah dibuat. Manakala bagi syarikat konsesi jalan persekutuan Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan Labuan, berdasarkan laporan sehingga Mei 2020, sebanyak 13.05 juta ringgit agihan kontrak kepada kontraktor G1. Ini menjadikan jumlah keseluruhan agihan kepada kontraktor G1 adalah sebanyak 126 juta ringgit. Manakala bagi kerja-kerja pakej rangsangan ekonomi pula, pihak kerajaan telah menetapkan pemilihan kontraktor hendaklah di kalangan kontraktor grade G1 hingga G4 dengan keutamaan diberikan pada kontraktor Bumiputera berdasarkan kepada PK 2.2 kaedah pelaksanaan perolehan projek kerajaan tahun 2020 yang berkuat kuasa 23 April 2020. Datuk Yang Ketua, untuk makluman ahli berhormat, antara projek utama di pantai timur Semenanjung adalah projek membina lebuh raya Kota Baru ke Kuala Kerai, Kelantan ataupun singkatannya KBKK dan Central Spine Road ataupun CSR. Kedua-dua projek tersebut telah pun dimulakan secara berperingkat berdasarkan keutamaan kepada aspek keselamatan, kesesakan lalu lintas dan kesinambungan jajaran.
Bagi jajaran Central Spine dan Kota Baru ke Kuala Krai akan dilaksanakan secara berperingkat sepanjang tempoh rancangan Malaysia yang ke-12, iaitu daripada 2021 hingga 2025, tertakluk kepada peruntukan yang diterima dan diluluskan. Sehingga kini Seksyen 3E1 hingga Seksyen 3H projek CSR sepanjang 60.75 km telah pun siap dan dibuka kepada pengguna. Jalan raya yang telah dibuka tersebut terbukti dapat mengurangkan kesakan lalu lintas ketika waktu puncak, terutamanya pada musim perayaan, dan memberikan keselesaan kepada pengguna. Justru itu, Kementerian Kerja Raya komited untuk melaksanakan projek-projek yang telah dan bakal diluluskan dalam Rolling Plan pertama Rancangan Malaysia yang ke-12 dengan kadar segera. Namun pada masa yang sama perlu mematuhi segala prosedur dan peraturan yang berkuat kuasa supaya rakyat Malaysia dapat menikmati kemudahan infrastruktur yang lebih baik dan berkualiti. Datuk Ketua, beberapa ahli berhormat telah membangkitkan isu-isu spesifik berkaitan kawasan masing-masing. Ahli-ahli berhormat tersebut ialah Yang Berhormat Kota Raja, Yang Berhormat Hulu Rajang, Yang Berhormat Bintulu, Yang Berhormat Bacok, Yang Berhormat Kuala Krai, Yang Berhormat Sipitang, Yang Berhormat Parit, Yang Berhormat Igan, Yang Berhormat Setiu, Yang Berhormat Jerantut, Yang Berhormat Jerai, Yang Berhormat Raup, Yang Berhormat Papar, Yang Berhormat Hulu Selangor, Yang Berhormat Kalabakan, Yang Berhormat Kota Kinabalu dan Yang Berhormat Lahad Datu. Saya mohon untuk menjawab isu-isu yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat secara bertulis, memandangkan isu-isu tersebut adalah spesifik melibatkan kawasan masing-masing. InsyaAllah saya akan edarkan jawapan kepada mereka sejurus selepas ini. Dengan ini, sekian saja ucapan pengulungan saya mengenai belanjawan 2021 yang menyentuh Kementerian Kerja Raya. Oleh kerana ada masa, boleh saya bertanya? Papar juga ingin minta sedikit. Ya, Ledang juga. Dua perkara. Satu, Pen Borneo Highway itu, setakat manakah perjalanannya? Adakah dia mengikut jadual? Atau bagaimana tentang R&R dengan mewujudkan ribuan usahawan baru? Adakah itu termasuk dalam cadangan di gerai-gerai R&R di sepanjang Sarawak dan sampai ke Sabah? Itu tentunya ada ribuan gerai R&R. Adakah itu termasuk dalam cadangan Pen Borneo Highway? Terima kasih. Walaupun saya tidak timbulkan, tapi oleh kerana 7 minit lagi rasanya Menteri boleh menjawab. Papar. Sepanggar. Berkaitan, Menteri Papar berkaitan. juga pasal Sila Pen Papar. Borneo. Yang Berhormat nak kumpulkan soalan dulu. Ya, sila. Ledang Saya juga. rasa semua biar Yang Berhormat kumpul soalan. Jadi saya jemput tadi Pontian, Papar, Ledang. tadi yang berdiri Kimanis, Ledang. Papar. kemudian Ledang dengan Sepanggar. Ledang. Tak, satu-satulah. Tadi dah Pontian, lepas ni Papar, lepas tu Kimanis, kemudian Sepanggar. Sepanggar. Pikir Ledang tadi. Sepanggar kemudian Ledang. Silakan. Semua soalan dan dijawab secara kumpulan oleh Yang Berhormat Menteri. Boleh? Okey. Silakan. Papar. Terima kasih Yang Dipertua dan juga terima kasih kepada Menteri. Yang Berhormat Menteri, dalam jawapan Yang Berhormat Menteri kepada soalan tambahan oleh Yang Berhormat Kinabatangan pada 5 November yang lalu, Yang Berhormat Menteri ada menyatakan bahawa projek Pen Borneo Highway sedang dilaksanakan tindakan susulan berterusan bagi menambah nilai kaedah pelaksanaan projek yang telah diputuskan. Berkenaan perkara tersebut, saya ada 2 soalan untuk respon Yang Berhormat Menteri. Pertama, apakah bentuk elemen yang dimuatkan dalam tindakan susulan berterusan tersebut dan bagaimana ia mewujudkan nilai tambah kepada gerak kerja projek Lebuh Raya Pen Borneo yang telah menamatkan projek Delivery Partner Agreement ataupun PDPE. Yang kedua, apakah pro dan cons pelaksanaan Pen Borneo Highway tanpa PDPE
dan minta Yang Berhormat Menteri memperincikan cost benefit analysis kesinambungan ataupun continuity projek Pan Borneo Highway selepas PDPE ditamatkan. Terima kasih. Yang Berhormat Kimanis. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya pernah membangkitkan isu projek delivery partner juga yang sebelum ini diperkenalkan oleh kerajaan yang lalu banyak membawa kebaikan dan dapat membantu untuk melicinkan lagi, melancarkan lagi pelaksanaan projek. Tetapi apabila berubah kerajaan, projek delivery partner ataupun PDP ini sudah tidak diteruskan lagi. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan bercadang semula untuk memperkenalkan PDP ini? Satu. Yang keduanya, saya masih menerima banyak rungutan dan juga aduan-aduan daripada pemilik tanah yang terlibat di mana tanah mereka di-acquire, diambil untuk membina Pen Borneo, tetapi masih belum lagi menerima wang pampasan mereka. Jadi saya minta barangkali Yang Berhormat Menteri ada maklumat dan mohon barangkali dapat dipercepatkan bayaran pampasan ini. Terima kasih. Yang Berhormat Sepanggar, soalan bukan ceramah. Yang Berhormat Menteri, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya berkenaan juga dengan isu Pen Borneo ini. Saya difahamkan kalau mengikut belanjawan yang telah disebutkan bahawa kenaikan sebanyak 200 juta telah pun diberikan untuk lebuh raya Pen Borneo. Cuma kalau dapat Yang Berhormat Menteri berikan dari segi perincian terhadap projek ini, berapa jumlah dia untuk di negeri Sabah. Dan keduanya berkenaan dengan projek-projek jalan raya dan jambatan di negeri Sabah telah menyaksikan pengurangan sebanyak 258 juta. Dan berbanding kenaikan sebanyak 20 juta. Jadi saya ingin tanya Yang Berhormat Menteri, kenapakah pengurangan ini berlaku pada ketika kerajaan di sebelah telah menjanjikan kepada Sabah bahawasanya jika kita sealiran dengan kerajaan persekutuan, pembangunan akan lebih rancak dilaksanakan di negeri Sabah. So minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Akhir sekali Yang Berhormat Ledang. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya ada dua soalan dan juga permintaan. Yang pertama ialah berkenaan dengan pengeluasan jambatan bagi jalan Sungai Mati ke Bukit Gambir, iaitu ada 3 jambatan dan perkara ini telah saya bawakan pada tahun yang lepas. Pada ketika itu jawapan yang diberi adalah bahawa tender akan dibuka pada awal tahun ini dan dijangka siap pada tahun 2022. Saya mohon kemaskini daripada kementerian berkenaan dengan 3 pengeluasan jabatan ini. Yang keduanya ialah berkenaan dengan bypass ataupun lebuh raya bypass dari Segamat yang melalui Tangkak untuk masuk ke Highway Plus. Mohon juga dimaklumkan apakah status jalan ataupun lebuh raya ini, sama ada ianya boleh disiapkan tahun depan dalam bajet ataupun pada 2 tahun akan datang. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, yang mana tak sempat boleh bagi jawapan tertulis. Okey, terima kasih. Terima kasih Datuk Ketua. Untuk Pen Borneo, menjawab kepada Yang Berhormat Pontian, memang ada diperuntukkan untuk R&R, tapi tidaklah sebanyak apa yang ada di Plus Highway misalnya, tapi ada diperuntukkan berdasarkan peruntukan yang diluluskan. InsyaAllah yang ini akan dibuka juga kepada ekonomi tempatan. Untuk jawapan pada Yang Berhormat Papa, bila PDP dibatalkan oleh Pakatan Harapan dahulu, ianya diserahkan balik berdasarkan conventional contract, di mana JKR Sarawak dan JKR Sabah diamanahkan untuk melaksanakan. Tetapi bila kita menilai kembali apa yang telah dilaksanakan, JKR Sarawak dan JKR Sabah itu mungkin tidak mampu untuk melaksanakan keseluruhan projek Pen Borneo. Sebab itu kita telah mencadangkan untuk melantik Project Management Company ataupun PMC Consultant untuk membantu JKR Sabah dan JKR Sarawak bagi melengkapkan dan pelaksanaan yang lebih efisien dan berkesan. Dan hal ini seperti mana saya katakan tadi dalam proses untuk dimuktamadkan dan perundingan masih sedang berjalan. Kalau kita melihat kepada apa yang diasaskan dulu untuk menamatkan PDP adalah untuk penjimatan. Tapi bila kita nilai kembali, penjimatan sebenarnya tidaklah apa yang dimaksudkan ataupun diharapkan. Disebabkan banyak lagi elemen-elemen lain
termasuklah pampasan, tuntutan ganti rugi dan sebagainya yang dituntut oleh PDP yang dibatalkan, termasuk konsultan dibatalkan dulu. Untuk Sipangga, berhubung kait dengan peruntukan, begitu juga dengan ladang, spesifik projek yang disebutkan tadi, insya-Allah saya akan memberi jawapan secara bertulis. Sebab masa pun singkat, lagipun ini perkara Kimanis belum jawab tadi Menteri. Kimanis. perkara baru yang telah Kimanis tadi saya dah sebut juga secara konvensional Pampasan tadi, sebagai pampasan. gantian dan insya-Allah yang lain saya akan jawab secara bertulis juga. Terima kasih Yang Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.